Bagaimana untuk kita fahami segala yang sedang berlaku sekarang ini, perkembangan bukan sahaja di Dewan Parlimen tetapi pastinya tumpuan juga terarah di pekarangan kediaman Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin seperti mana yang dikatakan rakan tugas saya Faris Azman. Bagaimana untuk kita fahami perkembangan ini, sudah bersedia bersama saya dalam Buletin Awani jam ini Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid, Fellow Penyelidik Ilham Center. Terima kasih Prof. Hamidin, dan saya nak ulangi apa yang Prof suka katakan. Rakyat sedang memerhati, rakyat mengikuti rapat apa yang kita saksikan di Dewan Rakyat sepanjang beberapa hari yang lepas. Tetapi hari ini banyak lagi perkara yang perlu kita rungkai. Bagaimana rakyat menilai daripada perspektif rakyat sekarang ini, apa yang boleh ditafsirkan segala perkembangan kita saksikan sepanjang hari ini? Terima kasih Naila. Saya merasakan bahawa ketika ini sememangnya rakyat sedang memerhatikan dengan amat rapat sekali tentang segala perkembangan yang berlaku di Parlimen dan sedang menilai dengan sangat kritikal apakah tindakan yang harus dilakukan yang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan juga ahli-ahli kabinet yang lain, termasuklah Datuk Seri Taqiyuddin. Jadi dalam konteks ini saya merasakan seharusnya pihak kerajaan terutamanya yang berdepan dengan kemelut ini, yang telah menghasilkan kemelut ini seharusnya bertindak matang dan saya kira memberikan peluang kepada proses demokrasi, proses integriti Parlimen, kebebasan Parlimen itu berjalan dengan lebih luas. Jadi diharapkan ketika ini kematangan kepimpinan kerajaan didambakan oleh rakyat, kerana rakyat merasakan apa yang berlaku ketika ini sudah tentu akan mengganggu gugat sedikit sebanyak perhatian rakyat terhadap permasalahan utama yang dihadapi oleh rakyat ketika ini, iaitu pandemik COVID-19 dan juga permasalahan sosial dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Melihat kepada perkembangan hari ini, apa antara pilihan yang kerajaan ada ketika ini, Prof? Saya kira perkara pertama yang harus dilakukan oleh kerajaan ialah mengakui bahawa mereka melakukan kesilapan dan sesiapa yang melakukan kesilapan itu haruslah menerima akibat daripada melakukan kesilapan itu. Itu saya kira adalah perkara yang pertama. Sudah jelas dalam kenyataan hasil dan kenyataan dikeluarkan oleh Istana Negara ini bahawa menunjukkan Taqiyuddin telah mislead, telah mengelirukan Dewan dengan kenyataan yang beliau keluarkan. Itu yang pertama. Keduanya juga saya kira pada masa yang sama juga Kabinet dibawa masuk dalam perkara ini kerana diisytiharkan bahawa Kabinet yang telah bersetuju untuk menghapuskan itu. Jadi dengan itu juga mempalitkan Perdana Menteri dalam permasalahan ini. Tambahan lagi sebagai Ketua Majlis, Perdana Menteri yang menetapkan cara majlis dalam konteks mesyuarat ini juga telah mengingkari titah si Perdana Baginda apabila Baginda menyatakan bahawa Baginda mahukan supaya perbahasan berlaku untuk pembatalan ordinans, tetapi ini tidak dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam konteks itu saya rasa boleh percayaan dalam konteks hubungan di antara pihak eksekutif dan Yang di-Pertuan Agong yang juga merupakan kita harus melihat Yang di-Pertuan Agong dalam konteks merupakan salah satu elemen penting dalam Parlimen Malaysia. Selain daripada Dewan Rakyat, Dewan Negara, kita ada Yang di-Pertuan Agong. Jadi sudah berlakunya sesuatu keretakan dalam proses Parlimen. Jadi dalam konteks menghormati Parlimen inilah saya merasakan bahawa pihak kerajaan terutamanya Perdana Menteri seharusnya bersifat gentleman, mengakui kesilapan dan bergerak ke hadapan terutamanya untuk memastikan apa yang telah dititahkan itu terutamanya dalam persoalan tentang pengundian, perbahasan ordinans itu dilakukan. Dan ini sesungguhnya perlu dilakukan bukan sahaja untuk memuaskan hati pihak pembangkang tetapi juga saya kira ini yang dimahukan oleh rakyat. Kerana rakyat mahu melihat di mana kedudukan kita dalam konteks ekonomi, di mana apakah yang boleh ditawarkan oleh pendapat-pendapat lain seperti pihak kerajaan untuk kita menangani COVID-19, memperbaiki masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini dan juga untuk kita berdepan dengan permasalahan sosial. Jadi dalam konteks ini saya kira kerajaan seharusnya bersifat matang dan bersifat gentleman untuk mengakui kesilapan dan meletakkan semula asas-asas integriti Parlimen dalam proses yang akan datang.
Kita nak teruskan dengan perbincangan. Suka untuk saya bacakan kenyataan yang baru saja saya terima daripada Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan ini, usul di bawah Peraturan Mesyuarat 14-1 kurungan H 26-1-D dan Peraturan Mesyuarat 36-12 dan Perlembagaan Persekutuan. Dalam kenyataan ini menyebut ahli-ahli Dewan Rakyat pada hari ini mengambil maklum dan menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawa permohonan pembatalan semua ordinan darurat berkuat kuasa pada 21 Julai 2021 yang telah dilakukan secara tergesa-gesa tanpa pembentangan di Parlimen dan kenyataan yang bercanggah dan mengelirukan di Parlimen bukan sahaja gagal menghormati prinsip kedaulatan undang-undang yang terkandung di dalam rukun negara, malah telah membelakangi fungsi dan kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Utama Negara seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan tambahnya lagi dalam kenyataan ini jelas apabila kenyataan media Istana Negara bertarikh 29 Julai 2021 telah membidah sikap biadab dan perlakuan derhaka oleh Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang secara terang telah mengelirukan Dewan Rakyat di mana beliau menyatakan bahawa semua ordinan darurat telah dibatalkan pada 21 Julai 2021 walhal ianya telah dititahkan supaya dibentang dan dibahaskan di Parlimen bagi tujuan pengungkaian. Dengan ini, saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Port Dickson mewakili ahli-ahli Dewan Rakyat mengemukakan usul seperti berikut bahawa Dewan Rakyat ini mengambil ketetapan untuk hilang kepercayaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Ahli Parlimen Paguh dan dimakzulkan daripada jawatan Perdana Menteri dengan segera menurut Perlembagaan Persekutuan. Ini kenyataan Ketua Pembangkang Ahli Parlimen Port Dickson Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja sebentar tadi mengadakan sidang media. Dan berbalik kepada Profesor Madya Dr. Hamidin Abdul Hamid yang tadi kita bincangkan tentang institusi Parlimen dan juga perlembagaan ini bukan sahaja tumpuan terarah ke Dewan Parlimen tetapi pastinya dengan perkembangan politik tanah air ketika ini. Bagaimana kita nak lihat tindakan Kabinet buat keputusan tidak berperlembagaan berhubung pembatalan darurat sehingga kita lihat kenyataan yang dikeluarkan Istana Negara yang di-Pertuan Agong mengeluarkan kenyataan amat duka cita sebagai sesuatu tekanan yang kuat daripada aspek politik. Bagaimana kita nak fahami kesannya? Kalau dari segi liability politik yang sedang dihadapi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya kira ini merupakan satu tamparan yang sangat hebat, ya Naila, dalam konteks legitimasi beliau sebagai seorang Perdana Menteri dan juga yang mengetuai kerajaan. Bermaksud di sini, pertama sekali sudah berlakunya satu kehilangan kebolehpercayaan yang di-Pertuan Agong terhadap kerajaan yang memerintah. Terutamanya apabila kerajaan pemerintah ini telah mengelirukan rakyat dan menafikan hak yang di-Pertuan Agong sebagai seorang raja berperlembagaan dalam konteks pembatalan ordinan undang-undang. Jadi dalam konteks ini saya merasakan bahawa Tan Sri Muhyiddin mempunyai pilihan yang amat terhad, okey, untuk tidak mengadakan pengundian dalam konteks pembatalan undang-undang, dan pengundian ini juga saya kira boleh mempengaruhi legitimasi majoriti bagi kerajaan untuk mereka kekal memerintah. Saya tidak pasti sejauh mana pihak kerajaan akan menerima cadangan usul Anwar Ibrahim untuk memastikan berlakunya pengundian di Parlimen bagi memastikan kerajaan mempunyai majoriti. Tetapi dengan sedikit sebanyak dengan berlakunya pengambilan semula proses Parlimen yang boleh mengundi dan membahaskan ordinan ini sedikit sebanyak akan memberikan tamparan secara langsung atau tidak langsung bahawa kerajaan sudah kehilangan majoriti, dan melihat kepada perkembangan kebelakangan ini dalam tempoh beberapa jam ini, saya kira amat sukar untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin mempertahankan kerajaannya pada kali ini.